PKR percaya bahawa kadar ROI, return on investment, untuk IPP yang adil dan munasabah, a reasonable return on investment for IPPs adalah pada kadar 10%. Kadar ini adalah global benchmark. It's not our thing. Most developed or developing countries like ours will have a global benchmark of about 10% return on investment on power plants. Pada masa kini, kadar purata ROI bagi IPP di Malaysia adalah 19%. Dan kadar ini adalah kadar keuntungan yang terlalu tinggi. Pakatan Rakyat adalah committed untuk merundingkan semula dengan IPP untuk menurunkan purata ROI yang sekarang ini 19% kepada kadar 10%. Pakatan Rakyat is fully committed to talk and renegotiate with the IPPs to bring it down to 10%, because 10% is fair. 10% ROI akan masih menjaminkan keuntungan yang baik untuk IPP. 10% ROI is not something to laugh at. They're going to still make a lot of money, the IPPs. We're asking them to forgo obscene profit, to come down to a reasonable level of profit, which is 10%. Peniaga menjana kuasa melibatkan jumlah wang yang besar, kontrak berjangka panjang, 21 tahun PPA dia, industri yang telah terbukti, this is a proven industry, dengan risiko operasi yang kecil. So here you have massive money coming into IPPs, you have a very long-term 21-year contract, and you got also a proven industry with low risk of operational failures. So why not take 10% as your net earnings? Oleh kerana pembayaran balik bond dan juga kos kewangan sudah diambil kira dalam pengiraan ROI, pasaran kewangan dan bond tidak akan terjejas sekiranya berlaku rundingan semula PPA. Dengan pengurangan ROI ke 10% daripada 19% sekarang, TNB bakal menjimat bayaran kapasiti 2.6 bilion setahun. Kami juga akan menguruskan reserve margin pada kadar optimal 20%. The international standard for reserve margin is 20%. This is what Cik Khalid, the former CEO of Tenaga, has confirmed. He said, we will try our best to get it to 20%. Tapi pada masa ini, reserve margin kuasa adalah pada tahap 38%. Terlalu tinggi. Double the reserve margin that we need. At one time, about 5 or 6 years ago, we even had a reserve margin of 54%. Bagi setiap 1% reserve margin, sejumlah 483 juta hilang sebagai pelaburan terkandas. Oleh itu, pengurangan 18% reserve margin bermakna penjimatan pelaburan terkandas sebanyak 8.7 bilion. So in other words, at the moment, let me just explain, 38% is the high reserve margin. We want to bring down to 20, we have to cut 18. We have to cut 18% of reserve margin. Now it's 38. Our intention, we come to power, we will bring it to 20. So we will remove 18% reserve margin. Each reserve margin cost the country 483 million. So you times 18, you will save 8.7 billion. Okay. Now, if the return of investment is 10%, TNB don't have to pay 870 million a year. Kalau kita runding semula dengan IPP dan turunkan ROI ke 10%, ke satu tahap yang munasabah di mana IPP masih boleh untung besar, bukan untung keterlaluan untung besar juga, TNB akan jimat 2.6 bilion setahun. Kalau kita turun reserve margin daripada 38% ke 20%, TNB akan jimat bayaran tiap-tiap tahun lebih tu 870 juta. Maknanya jumlah besar apa yang TNB boleh jimat setahun di bawah Pakatan Rakyat punya guidance adalah 3.47 bilion setahun. Kini purata keuntungan tahunan TNB, kita ambil the earnings of TNB for the last 10 years, we then divided it. The purata is 2.14 billion, their average earning in 10 years. Dengan penjimatan dari bayaran IPP sebanyak 3.47 bilion setahun, keuntungan TNB akan mencecah 5.61 bilion. Keuntungan yang lebih tinggi ini boleh digunakan untuk mengurangkan hutang TNB. TNB is owing 23.1 billion. You get 5.6 billion a year, you take 1 billion and pay down your debt over time slowly. It will help TNB. Tapi yang paling penting, and this is a political statement that we want to make it very clear, yang paling penting adalah dengan adanya keuntungan tinggi, TNB tidak perlu meningkatkan tarif elektrik untuk pengguna. Di bawah Kerajaan Pakatan Rakyat,
pengurusan TNB akan bebas daripada campur tangan politik yang tidak wajar dan urusannya akan menjadi lebih telus. More transparency, they'll be able to run professionally without interference. Apabila sasaran operasi dan kewangan dipenuhi, kita akan menimbangkan penjualan 10% saham TNB yang kini dipegang oleh Khazanah kepada kesemua 30,000 pekerja dan pengurusan TNB. Ini adalah sebahagian dasar ekonomi management buyout kita untuk mewujudkan kelas menengah pengurus pemilik, middle class owner managers, dan juga mengurangkan pelibatan kerajaan di sektor swasta.